Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jangan skip video ini, video ini sangat penting untuk Anda semua. Ceritanya mudah disimpulkan begini sinopsisnya. Selepas pemilihan PKR, pelbagai spekulasi mula bertular. Ada yang menyatakan bahwa PKR akan ada halat tuju baru yang akan dibawa oleh Nurul Izzah Anwar yang tak pernah orang fikir. Salah satunya adalah mustahil PKR untuk bekerja bersama dengan Muhyiddin Yassin berbanding mereka memilih kerjasama dengan PAS. Ada netizen, para pengulas politik menyatakan bahwa kalau PKR bekerja sama dengan PAS, kata mereka, silap-silap hari bulan, mereka akan menjadi sekutu yang paling kuat pernah ada di Malaysia. Kita tahu PKR adalah parti politik yang memperjuangkan semua kaum. Parti politik yang tidak hanya berasaskan Melayu Islam. Jadi kekuatannya bukan saja di kampung, di bandar, di pekan, tapi menyeluruh. Itu PKR. Dan PAS pula, tentunya orang tahu kekuatan utama mereka ialah Melayu Islam di kawasan Sabmandar, kawasan luar bandar Melayu, dan sebahagiannya juga ada di bandar. Adakah ini akan berlaku? Penjajaran baharu politik mungkin berlaku menjelang PRU 16. Ini tulisan Syekh Ibrahim Mohamed. Saya tertarik untuk berkongsikan dengan Anda. Adakah wujud penjajaran baharu atau wujud kem baharu atau wujud yang namanya gabungan parti baharu selepas menjelang PRU 16 ini? Adakah benar ada jajaran baharu? Melihat pada jajaran ini bermaksud ialah gabungan-gabungan atau kerjasama politik antara parti-parti tertentu. Dan jika dilihat jajaran gabungan ini, boleh dilihat 3 gabungan besar yang ada di Malaysia, di Tanah Melayu, dan 2 lagi di Sabah Sarawak. Di Tanah Melayu atau di Semenanjung Malaysia, kita ada Barisan Nasional, Pakatan Harapan, dan juga Perikatan Nasional. Manakala di Sabah ada GRS dan di Sarawak ada GPS. Sekarang kita coba analisis. Siapakah antara 5 ini yang mungkin akan membentuk jajaran yang baharu? Ada pengulas politik menyatakan bahwa jajaran baharu itu tidak akan melibatkan pakatan-pakatan tersebut, tetapi akan melibatkan parti-parti tertentu. Yang paling disebut oleh netizen ialah mungkin PKR akan bekerja sama dengan PAS kerana mereka tahu bahwa UMNO bila-bila waktu pun boleh membentuk kerjasama dengan PAS ataupun UMNO juga boleh bekerja sama dengan Parti Bersatu. Tetapi sekarang ini yang paling menjadi tanda tanya sejauh mana keberanian mereka membentuk jajaran baharu ini. Kata Syekh Ibrahim Mohamed, maaf saya sebenarnya cuba menahan diri untuk mengomen dakwaan tentang kekalahan Rafizi dan Nurul Izzah Anwar sebagai pembuka jalan kepada kejatuhan dinasti Anwar, atau lebih tepat sebagai langkah awal kepada kekalahan Pakatan Harapan PH. Sejarah telah membuktikan pertandingan perebutan jawatan dalam parti sering menyebabkan luka yang parah dan parut yang kekal. Namun, mengaitkan kekalahan atau kehilangan seseorang individu atau tim tertentu sebagai permulaan kejatuhan kepada sesebuah parti adalah satu anggapan yang tidak tepat dari segi apa yang telah berlaku secara realiti. Datuk Onn Jaafar pernah meninggalkan UMNO dan menubuhkan Parti Negara. Tengku Razali Hamzah telah meninggalkan UMNO bersama tim B setelah tewas kepada tim A yang diketuai Mahathir kemudian menubuhkan S46. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Presiden UMNO selepas berkrisis seakan dengan Tun Mahathir sehingga dipecat daripada jawatan timbalan Perdana Menteri dan Keahlian UMNO menubuhkan PKN dan sekarang dikenali sebagai PKR. Begitu juga tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin menubuhkan PPBM, manakala Safi Afdal menubuhkan Warisan selepas kedua-duanya dipecat daripada UMNO. Ternyata UMNO masih gagah dan masih wujud. Sejarah yang sama juga telah berlaku kepada PAS. Yang di PAS, Datuk Asri lari meninggalkan PAS dan menubuhkan Hamim.
bekas Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasir menubuhkan berjasa. Lebih paru jawatan Kuasa Agung PAS yang diketuai oleh Timbalan Presidennya bersama 18 orang jawatan Kuasa Agung PAS yang kalah dalam pemilihan PAS pada tahun 2015 menubuhkan amanah. Namun PAS tetap gagah dan tetap wujud bahkan semakin kuat. Itulah juga yang berlaku kepada PPBM dan Pejuang. Walaupun Mahathir sebagai pengasasnya telah meninggalkan parti tersebut, namun parti tersebut tetap wujud. Sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menjadi Perdana Menteri ke-10 bukan kerana PKR kuat, bukan kerana PH telah menguasai majoriti mudah di Parlimen, bukan kerana disumbang oleh kebijaksanaan tokoh tertentu. Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya Perdana Menteri kerana tidak ada mana-mana parti menguasai majoriti. Yang di Pertuan Agong yang mempunyai kuasa mutlak telah menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 kerana baginda yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu mendapat sokongan majoriti ahli parlimen dan ternyata anggapan itu benar. Maknanya, sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sahaja bertanggungjawab kepada Pakatan Harapan dan PKR, tetapi perlu menjadi ketua kepada parti-parti yang mendukungnya dalam kerajaan perpaduan. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan jitu daripada Pakatan Harapan BN dan gabungan parti-parti dari Sarawak dan Sabah. InsyaAllah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kekal sebagai Perdana Menteri ke-10 dan Kerajaan Madani sehingga PRU 16. Jika semasa Anwar Ibrahim berwatak pembangkang pun beliau boleh menjadi Perdana Menteri ke-10 dalam situasi berhadapan dengan pelbagai halangan dan sekatan. Maka sebagai Perdana Menteri, sudah tentu strategi untuk mengekalkan kuasanya menjelang PRU 16 seterusnya memenangi PRU 16. Apapun, kita menunggu. Siapakah pula yang akan muncul sebagai penghalang dan pencabar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk terus menerajui Putrajaya untuk sekurang-kurangnya sepenggal lagi. PRU 16 setelah dilihat, pembangkang sekarang PN semakin tidak bermaya dan hilang upaya. Adakah lawan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim nanti ialah rakan politiknya sendiri dari Kerajaan Perpaduan atau satu pihak lain yang muncul secara tiba-tiba? Saya meramalkan negara bakal berhadapan dengan satu penjajaran baru politik kepartian sama ada di sebelah Kerajaan Madani maupun di sebelah pembangkang yang ingin menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertemuan selepas ini mungkin antara tim yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tim yang menentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, termasuk puak yang memulakan sentimen PKR Parti Anak Beranak atau tim No Anwar No DAP. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.